Didik TV KPM. Hei, haiwan belaan saya, sihat ke? Saya ada anak itik, kucing dan putih. Ini kan masa makan. Jom kita makan. Makanan untuk putih. Putih macam demam je putih. Tak apa, kita cuba makan ni dulu. Kok nanti boleh jadi baik. Putih pelan-pelan Laparlah tu. Oh, dia macam tak sihat lah putih. Okey, nanti kita beri makan Tumpuk. Macam biasa tumpuk. Ini makanan untuk tumpuk. Tumpuk suka makan ni ke tidak? Kita tak ada ikan lah tumpuk. Cikgu. Ya, saya. Banyaknya haiwan di sini, cikgu. Iyalah, saya suka haiwan-haiwan kecil macam ni, comel macam saya. Jadi, cikgu tengah buat apa Ani ni, nampak cikgu? tak? Nampak tak? Ya. Tadi dia kesejukan, tapi sekarang bila kita beri makanan, dia macam nak tak nak. Dia Makanan apa ni yang saya bagi ni, Hanif? Makanan apa ni, cikgu? Okey. Saya perhatikan yang dekat arnab cikgu tu makanan apa, cikgu? Bukan anak makan lembak, cikgu. Makanan yang telah diproses. Sebenarnya ini bukan makanan semula jadi haiwan-haiwan ini. Dia macam nak tak nak sahaja. Dan rupanya kita perasan makanan bagi setiap haiwan berbeza-beza. Berbeza-beza, cikgu. Kalau itik, anak pun makan makanan berbeza, cikgu. Ya, dan nanti kita akan kaitkan dengan kesukaan secara semula jadi. Nak tahu lebih lanjut? Kita tengok selepas ini. Jom kita belajar sama-sama. Tengok tu. Mesti sedap lobak merah ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot tahap 1 dan sama-sama kita nak belajar mata pelajaran Sains tahun 3. Sangat menarik ya. Nama saya Hanif Sean dan kita sudah saksikan siapakah guru kita. Tentunya kita ada Cikgu Muhammad Halimi. Cikgu Halimi, apa khabar cikgu? Ya, saya kabar baik. Alhamdulillah. Cikgu sihat, alhamdulillah, Alhamdulillah cikgu. sihat walafiat. Bersemangat nampaknya kita hari ini. Bersemangat, saya boleh sebab rasa. kita ada banyak haiwan ni. Saya boleh rasa tenaga cikgu kat situ. Dan cikgu, kita juga ada juru bahasa isyarat bersama kita hari ini, iaitu Cikgu Syida. Assalamualaikum, Terima kasih, Cikgu Syida. Syida. Cikgu Syida, nak tanya sikit. Cikgu Syida suka kucing tak? Kita ada si Putih, si Tumpuk hari ini bersama kita. Baik cikgu, saya nampak dah banyak dah haiwan kita, ada juga jenis-jenis makanan sini. Apa topik yang kita nak belajar cikgu hari ini? Terima kasih Hanif. Hari ini kita bercerita, berbincang dan bersembang tentang haiwan. Hanif, bila kita cerita tentang haiwan ni sebenarnya banyak perkara. Ya, Ciri-ciri pemakanan, sifat-sifat dia. Dan hari ini kita nak fokus kepada tabiat pemakanan. Tabiat pemakanan. Macam tadi, saya berikan mereka makan dan Hanif pula makan carrot ataupun lobak. Saya makan lobak merah cikgu. Elok untuk kulit dan mata. Agak-agaklah Hanif. Apa haiwan yang suka makan lobak? Saya tahu cikgu, kita punya si Putih di sana. Ya, betul. Arnab. Sebenarnya Hanif, tadi kita beri makanan yang biasa orang buat di rumah. Bila di rumah tu sudah ada beberapa perubahan dan secara semula jadi ni sebenarnya bukan ini makanannya. Ini adalah makanan diproses. Contohnya ini adalah makanan kucing. Dia campuran daripada tepung, juga sagu serta garam. Jadi hari ini sebenarnya kita nak cerita berkaitan tabiat pemakanan. Ini juga merujuk kepada pengalaman sedia ada murid-murid tahun 1, tahun 2 berkaitan dengan haiwan dan juga sifat-sifatnya. Jadi Hanif, untuk makluman semula, kita ada 3 jenis pemakanan haiwan. Mungkin Hanif juga boleh agak. Ada 3 jenis. Yang mana kita sebut sebagai herbivore, carnivore dan omnivore. Jadi herbivore ini merujuk kepada haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Hanif, ada orang kata, ada murid kata, cikgu, haiwan yang makan rumput, cikgu. Cikgu yang makan daun, cikgu. Tetapi itu spesifik. Ada juga haiwan yang makan batang pokok. Contohnya, tebu. Batang Siapa pokok suka tebu. makan tebu? Siapa suka makan tebu?
Gajah. Gajah. Itu juga sebagai herbivore. Ada juga yang menghisap madu. Dia tak makan daun, tak makan buah, hisap madu. Contohnya madu. rama, lebah. Jadi keseluruhan kita panggil sebagai haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Yang kedua ialah haiwan karnivor. Karnivor ni kalau ramai murid sebut haiwan yang makan daging. Betul ke salah, Hanif? Mungkin betul ke cikgu Ya, sebab dia betul. makan daging. Tetapi bagaimana pula kalau seekor katak makan lalat? Bukan daging. Jadi ada yang makan lalat, ada yang makan isap darah pun ada, nyamuk. Jadi kita nyatakan sebagai haiwan yang makan haiwan lain sahaja. Kalau yang ketiga ialah omnivor, haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan. Jadi ada 3 lah. Sebut semula, Hanif. Herbivore, karnivor, omnivor. Hanif memang seorang murid yang bijak. Terima kasih juga. Saya pasti murid-murid di rumah juga kita sebut belajar sama-sama ni. Jadi Hanif boleh tengok dalam skrin, boleh tengok inilah contoh-contoh haiwan. Sebenarnya banyak, cuma kita melihat ia sebagai yang umumnya. Sebab setiap haiwan tu berbeza. Ya, cikgu. Tadi kalau dalam gambar kita ada arnab, gajah mewakili haiwan yang makan tumbuhan sahaja. Kemudian kita ada helang dan juga ular, haiwan yang makan haiwan lain sahaja. Dan kera ataupun monyet dengan ayam yang memakan kedua-duanya. Jadi Hanif, sedia untuk saya uji? Saya dengar betul-betul ni. Saya Apakah suka menguji murid sebab saya boleh melihat pencapaian setiap murid-murid saya. Okey, Hanif, harap saya cemerlang ini ni, cikgu. dia. Apakah tabiat pemakanan haiwan-haiwan berikut? Kita ada katak dan lembu. Soalan yang pertama ni, Hanif, agak mudah sebenarnya. Ya, cikgu. Supaya Hanif kalau betul lebih bersemangat selepas ini. Jadi Hanif, saya boleh ingat ni. Ya. Sebab tadi cikgu ada mengatakan murid-murid kat rumah kena bantu saya juga. Katak makan lalat. Maka lalat tu adalah haiwan lain. Adakah katak seekor karnivor, cikgu? Mungkin betul, mungkin tidak. Kita cuba dulu. Saya cuba. Okey, Saya dekat dia mengatakan tampalkan. karnivor. Saya tampal karnivor di Murid-murid sini. saya suka kalau suka menampal-nampal macam ni. Ya, cikgu. Kalau lembu pula, cikgu. Lembu suka makan rumput. Dia ada makan haiwan lain ke? Saya Rumput saja ke? Tak ada makanan lain agak-agak? mungkin rumput. Daun-daun? Daun-daun. Buah-buahan? Okey, silakan Hanif. Saya cuba teka herbivore, cikgu. Jadi ada 2 pilihan, sama ada mungkin karnivor untuk katak atau karnivor untuk lembu. Dan begitu juga sebabnya. Yang ini antara yang penting. Selepas kita tahu jenis pemakanan, kenapa kita menyatakan katak tu karnivor? Kalau betul karnivor. Silakan Hanif. Saya akan teka katak ialah karnivor kerana haiwan ini tekan sikit ni. memakan lalat dan rama-rama kecil. Dia macam tu, cikgu. Ya. Dengan duduk di atas batu. Jadi Ini biasa pandai menyiasat ni. Okey. Yang kedua, yang sebelahnya, tak ada pilihan, memang yang itu saja. Jadi sebenarnya aktiviti ini disukai oleh murid-murid saya. Sebab nanti kalau salah kita akan betulkan sama-sama. Okey, dah lengkap nampaknya. herbivore, cikgu, dikatakan kerana haiwan ini memakan rumput. Kawan-kawan, betul ke Hanif buat ni? Pucuk-pucuk paku dan kulit nanas. Kulit buah nanas kena saya nampak makan ke? tu, kulit nanas saya tak makan. Okey, baik. Jadi, tepukan kepada Hanif sebab selesai. Saya suka Hanif. Jangan yakinnya. Baik, selesai. untuk itu kita akan teruskan dengan jawapannya. Baik. Untuk makluman, kita mengambil contoh katak untuk yang pertama. Katak ni haiwan yang biasa kita jumpa, kita nampak dan mungkin boleh tengok dalam majalah ataupun dalam dokumentari. Jadi katak memang makan haiwan-haiwan yang kecil. Sebab tu saya katakan, bukan dia makan daging, tapi makan haiwan kecil dan dia adalah karnivor. Betul ke? Sama ke? Sama ke? Sama tak? Wow, nampaknya daripada ini 2 markah, yang ini 1 markah, membawa kepada 6 markah. 1 markah Hanif dapat. 1 markah. Kalau Murid di dapat rumah. betul semua, kita bagi 3 bintang Hanif. Kita bagi yang kedua. Hanif, yang kedua, dah tak sebelah sana tu karnivor, sebelah sini adalah herbivore. Alasannya, jadi Hanif menyatakan kerana haiwan ini memakan lalat dan rama-rama kecil. Nyamuk pun boleh, agas pun boleh, kan? Malahan di satu-satu tempat di dunia ni ada haiwan gergasi, katak gergasi boleh makan mungkin seekor tikus. Tapi jarang kita jumpa dan ini membuktikan kepelbagaian jenis-jenis haiwan. Manakala yang lembu, kerana haiwan ini memakan rumput, pucuk-pucuk daun, buah-buahan. Jadi boleh katakan
sebahagian daripada makanan-makanan yang daripada tumbuhan dimakan oleh lembu. Nampaknya tepat sekali. Maka dengan itu kita berikan 6 markah untuk Hanif. Tepuk. 6 bintang, Hanif. cikgu. Saya dapat 6 markah. Tadi Hanif buat tanpa bantuan saya. Tanpa bantuan cikgu. Maka saya berikan 3 bintang untuk Hanif. Silakan ambil 3 bintang dan saya dapat tampalkan 3 dalam bintang jaket di Hanif yang sini. cantik itu. Baiklah, saya dapat 3 bintang dan sekarang kita akan berehat sebentar. Kena ingat lagi betul. Apakah tadi cikgu? Herbivore, carnivore dan omnivore ya. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar. Saya pun nak pergi makan dekat si Tompok ni. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot tahap 1 sekarang. Kita belajar sama-sama Sains tahun 3. Topik kita ialah tabiat pemakanan. Bersama saya ialah Cikgu Halimi. Cikgu, comellah haiwan-haiwan yang berada di depan kita ini. Kita nak tahu sekarang mengenai gigi haiwan ke cikgu? Ya betul. Sebenarnya bila kita memelihara haiwan ini satu terapi. Sifat kasihan, empati dan juga menghargai alam sekitar. Dan bila merujuk kepada pemakanan ni Hanif tadi, Ya, cikgu. sayur-sayuran, kita ada buah naga, kita ada ini apa ni? Ubi Keledek. gitu, Kita ada lobak, kita ada apple. Ini adalah sesuai untuk haiwan-haiwan herbivore. Sebenarnya perbezaan juga berlaku kenapa kita namakan herbivore, carnivore dan omnivore daripada sifat kegigian. Itu gigi kita tu, gigi manusia kita, tu. ya, cikgu? Agak sama ya, cikgu? Ada kaitan dengan mana satu jenisnya. Jadi Hanif, kita boleh rujuk kepada ini dia. Contoh haiwan bersifat karnivor. Sifat karnivor ni dia mempunyai gigi taring yang lebih tajam. Gigi taring yang lebih tajam. Dan kemudian fungsi utamanya adalah untuk mengoyakkan makanan. Tetapi tidak semua haiwan sebegitu Hanif. Contohnya ular. Ada gigi ke Hanif? Oh, ular karnivor tapi Ada di kunyah tak? Dia taring itu keluar Sebab tu kita gitu. menyatakan bahawa sifat-sifat yang kita sembang ataupun bincang hari ini bersifat umumnya. Ular ini dia akan menyedut makanan tanpa mengunyah. Sebab tu dia berbeza. Jadi nanti ingat, karnivor gigi taring yang lebih tajam untuk mengoyakkan makanannya. Yang kedua, kita cerita pula berkaitan dengan herbivore. Herbivore ni contohnya arnab lah yang depan kita tu. Dia giginya 2 kat depan, di depan dan dia ada gigi geraham di bahagian dalam. Jadi apa fungsi gigi kacip tadi Hanif boleh tahu? Sebab arnab dia memotong tumbuh-tumbuhan ni cikgu. Makanan. Sama ada buah-buahan, kadang-kadang kita bagi kubis sebagai contoh, dan dia ni sifatnya sama dengan melumat makanan di bahagian belakang. Jadi ada kacip dan juga geraham di bahagian belakang. Dia kacip dan juga geraham. Ingat mungkin dan ada geraham. latihan di peringkat itu. Seterusnya untuk yang dua-dua haiwan ini makan, jadi seperti juga gigi manusia. Hanif, yang depan adalah kacip memotong makanan. Baik. Taring untuk mengoyak makanan atau menyiat makanan, dan geraham untuk melumatkan makanan. Macam manusia lah. Cuma ada sedikit perbezaan bagi haiwan. Seperti dalam gambar, ialah seekor monyet. Jadi di sini Hanif, kita pergi kepada satu lagi ujian. Kalau tadi Hanif dapat 3, betul ke Hanif ni betul-betul murid yang bijak? Jom kita, Hanif sudah pun ada pen. Ni agak mencabar ni daripada yang pertama. Baiklah, murid-murid di rumah kena tolong saya di sini Agaknya kita nak kena padankan ke cikgu? Ya, padankan. Antara jenis gigi dan kenyataan di tepi sini. Ya, betul. Baik, yang pertama, baik kita tengok dulu tahu semua. Kita sambil boleh berbincang Hanif. Bincang, yang cikgu. depan tu adalah gigi seperti kacip cikgu. Pandai Hanif. Lepas tu di belakang agak rata, adakah ini geraham? Ya, cikgu? betul. Macam gigi kita juga bahagian belakang tu sebagai macam lesung mengisar makanan. Okey, sekarang tiba masa untuk padankan. Baik.
seperti yang saya katakan tadi, saya rasa ini kacip yang kuat untuk potong tumbuhan. Baik, dan gigi geraham lebih besar. Saya akan padankan ke sini. Yang ini memang lebih mencabar daripada yang lain. Dan Okey. saya ingat cikgu, kalau cikgu katakan mengenai kacip dan geraham, ini adalah sejenis herbivore, tak silap saya. Oh, ya. Ini cepat tak? ingat ya. Betul tak? Macam Betul, arnab saya tadi. Herbivore, baru 2 Hanif. Baik, Ada lagi ke? Oh, ada contoh haiwan pula. Ya, Contoh silakan. Haiwan, kambing dan lembu, contoh Kambing. haiwan singa dan buaya. Mana satu yang berkaitan? Saya rasa herbivore mesti kambing dan lembu. Tak makan haiwan lain. Yalah, saya bawa ke sini pula. Okey, itu cadangan daripada Hanif. Okey. Jadi selesai. pilihan masih ada lagi untuk yang kedua. Yang kedua pula. Ini seperti saya tengok cikgu ada seperti ada taring di Taring. hadapan. Sini pun ada kacip. Kacip. Ini ada geraham. Ada ketiga-tiga. Ketiga-tiga jenis macam ada, silakan. Sesuai macam untuk saya yang juga. mana. Ini macam saya juga. Saya rasa saya akan potong sikit atas tu. Kita mula dengan sini. Saya rasa ini omnivore. Omnivore. Yang kita bincang ada kacip, gigi taring dan gigi geraham. Baik, itu jawapannya. Ada kemajuan. Seterusnya. Ada lagi? Contoh haiwan singa dan buaya. Singa dan buaya Adakah omnivore? Tak Okey. makan haiwan. Okey, kita Boleh biar teruskan? Kita biar dulu. Kita biar dulu. Baik. Yang seterusnya, ni cikgu. Boleh nampak ni cikgu tajam Taring. ni. Taring dia. Maka gigi taring lebih tajam di sini ya. Mungkin boleh terima. Baik. Saya Okey. rasa ini carnivore lah cikgu. Saya tengok pun saya takut sini. Ya, betul. Carnivore. Okey. Dan contoh haiwan singa dan buaya. Singa dan Buaya. buaya. Kerana makan haiwan lain. Baik. Semua sudah terjawab. Baik. Cikgu minta tolong semak cikgu. Untuk makluman Hanif, kita ada ansur maju daripada soalan yang sebelumnya. Soalan ini memang mencabar. Ya, cikgu. Sebab pertama kita nak pastikan yang mana satu herbivore, carnivore dan omnivore. Kalau kita salah membuat kenal pastian, maka ceritanya mungkin akan berbeza. Untuk itu, jom kita tengok jawapannya. Sama Baik, cikgu. ada Hanif boleh mengekalkan prestasi mendapat 3 bintang. Jom kita paparkan jawapan yang sebenar. Jadi, Baik. untuk makluman, soalan mudah ataupun aktiviti mudah tetapi mencabar. Jadi yang pertama untuk atas sekali adalah haiwan herbivore. Okey, padankan. Nampaknya betul. Betul. Kemudian yang kedua ialah untuk gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Betul, Kemudian cikgu. kita ikut urutan sebelah kanan Hanif ya. Gigi taring yang lebih tajam. Nampaknya boleh padankan dengan betul, jawapan cikgu. jawapan Hanif. Tiga-tiga Okey. tepat. Seterusnya carnivore sesuai untuk yang bawah sekali, omnivore untuk yang tengah dan herbivore untuk yang atas sekali. Okey, setakat ni? Sama je ke? Macam sama lah. Okey, dan kemudian contoh haiwan nampaknya sangat-sangat membantu untuk maklumat di atas tadi dan saya sahkan bila saya tengok semula, sama, saling tak tumpah maka dengan itu. Saya berikan jawapan, Hanif. Betul semua, tepuk kawan-kawan. Hanif, 3 atau 2? 3 atau 2 bintang? Saya kalau boleh saya nak 3 Memang bintang betul. cikgu. 3 bintang untuk Hanif. Silakan Hanif. 3 bintang untuk saya. Saya akan ambil 3 bintang lagi. Murid-murid saya cukup suka kalau saya bagi anugerah seperti Hanif. Nanti saya akan berikan hadiah besar kalau semua boleh betul. Alhamdulillah saya sudah ada 3 bintang tadi, 3 bintang lagi ya. Sekarang kita akan berehat sebentar ya. Sambil-sambil berehat tu ingat-ingat balik apakah ciri-ciri gigi, ciri-ciri haiwan tadi ya cikgu ya. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Saya nak kumpul bintang lagi. Didik TV KPM. Saya ada ubi keledek di tangan saya ni sekarang. Kenapa kita nak bincang pasal ubi keledek ke? Anda sedang menonton Didik TV KPM dalam slot tahap 1. Kita sedang belajar sains tahun 3. Topik ialah tabiat pemakanan bersama saya, Cikgu Halimi. Cikgu, saya saja pegang ubi keledek ni sebab kita tahu juga mungkin ini makanan omnivore ataupun herbivore tapi bukan carnivore, Cikgu. Terima kasih Hanif. Apabila dia berasal daripada mana-mana bahagian tumbuhan,
ia adalah sesuai untuk karnivor, herbivor dan omnivor. Jadi ada beberapa makanan-makanan yang sedikit berbeza lembut. Contohnya kalau ulat beluncas, bolehkah dia makan ubi yang keras macam ni? So jadi sesuai untuk seperti daun-daun. Belalang pun sama. Belalang. Jadi kepelbagaian makanan daripada tumbuhan ini disesuaikan pula dengan pelbagai jenis haiwan di sekitar kita. Hanif, Ya, saya apabila ada ujian ataupun beberapa soalan seperti tadi, nampaknya Hanif dapat membuat dengan baik. Tetapi Hanif, kita galakkan murid-murid kita untuk berfikir kemahiran aras tinggi, Hanif. Kita sampai satu kemahiran aras tinggi. Yang mana kita membuat satu andaian. Jadi contohnya satu situasi yang mana singa ni nak makan daging. Tapi kalau tengok gigi macam arnab, Kesian je cikgu. ini bukan situasi sebenar, tapi kita nak rangsang murid, adakah ini boleh berlaku? Jadi sebenarnya ini satu menggambarkan bahawa murid boleh berbincang, memberi pendapat di luar kotak namanya. Luar daripada kebiasaan. Jadi, susahnya nak koyakkan daging ini. Boleh pula dia bercakap. Kanak-kanak, murid-murid saya suka apabila ada seperti kartun seperti ini. Jadi Hanif, mengapakah keadaan ini berlaku? Jadi untuk membantu, cikgu akan berikan 3 jawapan. Adakah kerana singa ini tidak ada gigi, Hanif? Maka dia susah untuk koyakkan daging. Yang kedua, kerana singa hanya bergigi kacip. Sebab itulah susah. Dan yang ketiga, kerana gigi kacip tidak boleh mengoyakkan daging. Agak-agak Hanif, ada ke jawapan yang tepat daripada ketiga-tiganya ni? Baik, saya kena fikir ni cikgu. Kawan-kawan kan jom sama-sama kita fikir. Mengapakah keadaan ini berlaku ya? Pertama, singa tidak ada gigi. Betul ke tak ada gigi dalam gambar? Saya rasa ada tu cikgu. Ada 2 batang gigi kacip yang saya perhatikan. Jadi jawapan tu tidak boleh diterima? Itu Atau tidak boleh terima cikgu. Tak boleh terima. Okey, yang kedua? Kerana singa hanya bergigi kacip. Itu sebab dia susah koyak daging cikgu. Kita tak nampak yang bahagian lain Okey, mungkin boleh terima. Ada logiknya. Yang ketiga? Yang ketiga, kerana gigi kacip tidak boleh mengoyakkan daging. Itu betul Gigi cikgu. apa yang boleh mengoyakkan daging? Saya tahu. Taring cikgu. Taring. Nampaknya daripada latihan sebegini, kita boleh melihat bagaimana murid macam Hanif berfikir di luar kebiasaan. Jadi Hanif, daripada 2 ataupun 2 tu boleh terima sebenarnya, iaitu yang kedua dan ketiga. Tepat sekali. Tahniah Hanif. Nampaknya kemahiran berfikir aras tinggi sudah ada pada Hanif, tetapi belum selesai. Mari kita teruskan. Ada lagi cikgu. Saya baru nak menari tadi sebab saya gembira. Soalan yang panjang Hanif. Soalannya ada di depan dan di belakang. Silakan untuk Hanif beraksi dengan soalannya. Silakan. Beraksi cikgu. Saya baca soalan boleh cikgu? Ya. Rajah menunjukkan kegigian haiwan X yang mempunyai 2 jenis gigi P dan Q. 2 jenis gigi saja. Apakah jenis haiwan X berdasarkan tabiat pemakanannya? Bulatkan jawapan kamu. Senangnya bulatkan. Tetapi kalau kita salah bulat, ingat kita tidak mencapai matlamat pembelajaran hari ini. Silakan Hanif. Terlebih dahulu, ini gigi apa untuk apa ni? Saya boleh kenal ni cikgu. Q ni adalah gigi kacip cikgu. Kacip. Ya. P sebab dia rata di situ, geraham. Bagus. Hanif boleh kata sebab dia rata. Satu pemerhatian yang tepat. Sebab kalau kacip, dia tajam. Kalau taring lagi tajam. Okey, silakan jadi mana satu? Adakah karnivor, omnivor ataupun herbivor? Silakan Hanif. Ini saya Pen sudah ada bersama kamu. Ini saya pasti cikgu. Saya akan bulatkan herbivor. Senang rupanya ya. Bulatkan. Kalau Hanif petak salah tau sebab tak ikut arahan. Kalau kita garis pun sama. Jadi kita kena ikut arahan daripada yang diberikan. Okey, Hanif. Ada lagi soalan di belakang. Ya. Baik. Soalan seterusnya cikgu. Alamak, ni tak ada pilihan jawapan lah ni. Masih lagi herbivor tadi cikgu. Ya, sambung yang tadi sebab ini B dengan C. Soalannya, P adalah gigi tempat kosong. Dan berfungsi untuk tempat kosong. Kalau gigi ada 3. Geraham, kacip dengan taring. Tuliskan jawapan yang sepatutnya. P sini saya perhatikan ini geraham cikgu. Okey, boleh tulis. Geraham Tak menyesal sini. Kita kunci jawapannya. Ini soalan jawapan muktamad. Muktamad. Dan berfungsi untuk geraham. Dia mengoyak makanan lah. Bukan mengoyak. Tak cikgu. Bukan. Saya tengah cuba bayangkan dengan geraham saya melumatkan makanan cikgu. Makanan. Hanif seorang yang tegas. Tapi tak semesti berbunyi cikgu kita kita. Baik, seterusnya Q adalah gigi kacip. Kita katakan tadi, kawan-kawan saya kena ingat kacip.
dan berfungsi untuk Mengoyakkan makanan. mengoyakkan makanan kan cikgu? Mengoyakkan makanan Ada saya rasa. mengoyak, melumat dan memotong. Mana sesuai? Mengoyak, memotong. Saya rasa memotong makanan ni cikgu. Nampaknya Hanif Memotong, betul ada tak? jati diri yang kuat. Saya ganggu pun nampaknya dia tetap dengan pilihannya. Motong makanan. Jadi terima kasih Hanif. Tulisan cantik, boleh dibaca. Ada harapan jadi doktor nanti. Jom kita pusingkan gambar yang mula-mula tadi. Ya, cikgu. Jadi murid-murid, ini ialah antara soalan yang mencabar. Kerana pertama kita kena kaitkan ada 3 kegigian dan kita nak kaitkan manakah yang tepat. Dan seperti yang Hanif tadi membuat pemerhatian, betul lah. Yang depan adalah kacip dan kemudian yang belakang geraham. Tapi masih belum ada jawapan. Itu membantu untuk jawapan berikutnya. Maka dengan itu, bulatkan yang betul adalah herbivore. Betul Yang pertama. Yang kedua, kita cerita berkaitan dengan gigi ini. Dan Hanif boleh mengingat satu persatu. Jadi jawapan yang tepat ialah yang tadi itu herbivore. Kemudian lanjutan bagi soalan B ini, P adalah gigi. Jom kita tengok. Geraham. Betul. Dan berfungsi untuk melumatkan makanan. Sebenarnya selain melumatkan, kita ada melumatkan, mengisar makanan dan menghancurkan makanan juga boleh terima. Dan yang terakhir, Q adalah gigi kacip dan berfungsi untuk memotong makanan. Hebatlah murid ini. Maka dengan itu, saya berikan jawapan semua betul, semua tepat. Kawan-kawan tepukkan kepada Hanif. Cikgu, bagaimanakah prestasi keseluruhan saya cikgu? Memang jarang berlaku sebab Hanif dapat 3 bintang lagi, mengumpulkan 9 bintang. Maka Hanif dalam prestasi yang sangat baik dan boleh menjadi murid contoh. Soalan membulatkan betul, padanan betul, isi tempat kosong pun betul. Jadi pergerakan ini, Hanif suka pergerakan sokomotor, menulis, memadan dan Hanif boleh jadi sebagai murid yang contoh kepada yang lain. Terima kasih Hanif. Alhamdulillah cikgu. Sebenarnya saya dan saya pasti murid-murid di rumah juga, kita nak belajar dengan lebih lanjut lah cikgu. Dekat mana kita boleh cari bahan rujukan ni? Baik, jadi murid-murid memang digalakkan untuk explore ataupun mencari bahan-bahan daripada Delima dan ia boleh membantu selain daripada mengunjungi pusat sumber, tanya pada guru, perpustakaan dan lain-lain. Baik cikgu, saya rasa itu sangat penting pergi ke portal Delima kerana nak belajar dengan lebih lanjut kan. Dan dengan itu kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan cikgu. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tenaga pengajar kita hari ini iaitu Cikgu Halimi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Dan juga kita punya juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Syida. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syida dan kepada murid-murid di rumah. Teruskan pembelajaran anda tu nak dapat. Kita ada 9, sebenarnya ada 1 lagi bintang patutnya. Kita ada 9 bintang ya. Mesti anda semua murid-murid 9, 10, 11 bintang ni. Teruskan belajar, teruskan usaha dan terus bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua. Jom tengok minat haiwan. Nampaknya dia macam kekenyangan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.